Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua followers dan sahabat-sahabat sekalian. Kali ini kami akan berkongsi tentang sebuah kisah seram yang pernah berlaku di sebuah kawasan perumahan pekerja warga Eropah, sebuah syarikat cari gali minyak antarabangsa di Miri. Dan kisah ini merupakan antara beberapa kisah seram yang menjadi salah satu subjek kajian paranormal dan mistik PRSG. Walaupun kisah ini semakin dilupakan, namun bagi sesetengah pekerja yang pernah mendengar atau mengalami sendiri pengalaman diganggu ketika melalui kawasan rumah berkenaan, tidak akan dilupai, terutama bagi mereka yang pernah bertugas sebagai pengawal keselamatan syarikat minyak berkenaan. Kisah tentang roh seorang wanita menghantui sebuah banglo kayu 2 tingkat yang terletak di kawasan perumahan pekerja Eropah syarikat minyak ternama berkenaan memang popular di kalangan mereka yang mengetahuinya, terutama anggota keselamatan yang bertugas meronda kawasan perumahan berkenaan, terutamanya waktu malam. Berbagai versi cerita tentang kisah hantu wanita tersebut. Ada yang mengaitkan seorang wanita telah membunuh diri kerana kecewa dengan teman lelakinya yang kebetulan seorang warga tempatan. Ada pula yang mengaitkan roh wanita itu sebenarnya adalah jelmaan hantu air, di mana secara kebetulan rumah berkenaan terletak tidak jauh daripada sebatang sungai iaitu Sungai Miri. Namun, versi yang paling popular mengatakan bahawa hantu wanita itu sebenarnya berasal daripada roh seorang pembantu rumah yang bekerja di rumah berkenaan dan telah mengadakan hubungan sulit dengan majikannya sehingga mengandung, dan kemudian telah mengambil jalan singkat dengan menggantungkan dirinya di bilik tidurnya yang terletak di tingkat bawah rumah berkenaan, setelah majikannya itu tidak mengakui anak yang dikandungnya adalah anak hasil daripada hubungan sulit mereka. Dikatakan semenjak wanita itu ditemui mati tergantung di dalam biliknya, berbagai peristiwa seram mula berlaku di rumah serta sekitar kawasan banglo berkenaan, seperti suara wanita menangis, bayangan seperti kelibat wanita itu berdiri di jendela miliknya, dan pada waktu malam ada yang mendakwa kelihatan roh wanita itu berdiri di hadapan rumah banglo kayu berkenaan. Banglo kayu 2 tingkat yang berwarna putih dengan tingkap kaca yang dikatakan berhantu tersebut terletak berhampiran sebuah sungai iaitu Sungai Miri, di tepi laluan utama menghala ke kampung Pulau Melayu dan agak terselindung di sebalik rimbunan pohon palma dan pohon kayu serta belukar yang tumbuh liar di sekitarnya, dan yang pasti akan kelihatan semakin seram dan menakutkan, terutamanya ketika waktu malam melabuhkan tirainya. Sungguh pun terbiar kosong dan tidak berpenghuni. Ada kalanya pada hari tertentu di sebelah siang hari, kelihatan sekumpulan tukang kebun sering dilihat sedang berehat sambil makan bekalan mereka, dan ada yang tidur sambil menyandarkan diri pada dinding tingkat bawah banglo berkenaan untuk menghilangkan keletihan selepas penat memotong rumput di kawasan perumahan tersebut. Sama ada mereka tahu atau tidak bangunan tempat mereka merehatkan diri itu sebenarnya berhantu, tidaklah diketahui. Mengikut cerita pengalaman daripada beberapa orang bekas pesara pasukan keselamatan yang pernah bertugas menjaga dan mengawal keselamatan kawasan perumahan milik syarikat cari gali minyak terkemuka itu, rata-rata mereka akan cuba mengelak untuk mengunci jam rondaan atau sentry clock, terutamanya di waktu malam, kerana sering diganggu di kawasan banglo berkenaan. Menurut salah seorang daripada bekas pesara yang ditemu ramah oleh kami ketika kami ingin mendapatkan maklumat berkaitan sejarah banglo berhantu itu, pernah berkongsi tentang satu kisah seram di ketika beliau masih lagi berkhidmat sebagai anggota keselamatan, dan kejadian tersebut berlaku di sekitar awal tahun 80-an. Pada ketika itu, beliau yang bertugas dalam rondaan shift malam sedang dalam perjalanan untuk mengunci jam rondaan di checkpoint terakhir kawasan perumahan tersebut yang kebetulan terletak di tiang berhampiran tepi tangga luar bangunan banglo kayu berhantu berkenaan. Sebelum itu, beliau memang pernah mendengar kisah yang diceritakan oleh rakan setugas beliau dari unit pelayanan berkaitan dengan lembaga seorang wanita yang sering menjelma dan mengganggu mereka yang meronda di kawasan sekitar banglo tersebut. Namun, bagi beliau itu hanyalah sebuah cerita hayalan dan rekaan untuk menakut-nakutkan rakan setugas yang bekerja pada waktu shift malam. Diceritakan ketika beliau tiba di hadapan rumah banglo kayu berkenaan, tiba-tiba beliau terasa seram sejuk dan meremang. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, namun beliau yang agak berani terus meletakkan kenderaan motosikal perondanya lalu menghampiri banglo tersebut.
Ketika mengeluarkan kunci untuk mengunci jam rondaan yang terletak di tiang bangunan banglo kayu itu, tiba-tiba beliau terlihat kelibat seperti seseorang sedang berjalan perlahan melintasi bahagian tepi bilik tingkat bawah banglo. Lantas, beliau terus menyalakan lampu picit dan berjalan ke arah kelibat yang dilihatnya sebentar tadi, menyangkakan ada penceroboh yang cuba menceroboh bangunan banglo berkenaan. Sambil berjalan menuju ke tingkat bilik tingkat bawah untuk meninjau sekitarnya, beliau sekali lagi terlihat seperti bayangan seseorang di bahagian dapur tingkat bawah yang terletak berhampiran tangga belakang banglo, iaitu dapur untuk pembantu rumah. Beliau kemudiannya terus mencapai pattern kayu atau dikenali sebagai cota yang tersisip di pinggang beliau, lalu terus melangkah perlahan ke arah dapur sambil menyuluh kawasan sekitar. Setelah yakin tiada siapa di ruang berkenaan, beliau cuba berjalan ke arah bilik tidur utama pembantu rumah, lalu cuba memulas tombol pintu dan mendapati pintu tersebut tidak berkunci. Beliau kemudiannya terus menyuluh sekitar kawasan dalam bilik berkenaan, dan sewaktu beliau menutup pintu, sekali lagi beliau terlihat dari ekor matanya seperti kelibat seseorang berjalan melewati belakangnya. Namun apabila beliau berpaling dan menyuluh, tiada apa-apa yang kelihatan di hadapan mata beliau. Beliau kemudian mula terasa seram, sejuk dan peluh dingin mula terasa menitik. Beliau kemudiannya berjalan dengan pantas menuju ke motosikal peronda beliau yang masih hidup enjinnya di hadapan banglo berkenaan. Dan ketika inilah, menurut cerita beliau, kelibat seorang wanita berpakaian gaun putih berdiri di hadapan beliau tidak jauh daripada beliau berada sambil merenung tajam ke arahnya. Beliau terus memulas trotol minyak dan bergegas ketakutan meninggalkan rumah banglo berkenaan, dan semenjak itu, setiap kali membuat rondaan malam, beliau tidak akan mengunci jam rondaan dan cuba mengelak dari menghampiri banglo tersebut. Kisah berikutnya pula turut diceritakan oleh salah seorang pesara yang juga pernah berkhidmat dalam pasukan keselamatan yang sama. Namun, kisah kali ini adalah kisah yang tidak kurang juga misteri dan seramnya dan turut dikaitkan dengan kawasan berhampiran rumah banglo tersebut. Menurut pesara berkenaan yang kini berusia sekitar 70-an, pengalaman yang tidak akan beliau lupakan hingga sekarang adalah ketika beliau mula-mula diganggu semasa bertugas menjaga aset kenderaan jengkaut milik sebuah syarikat kontraktor yang ditinggalkan setelah mereka tamat waktu bekerja pada suatu petang. Menurut beliau, ketika ditemu buat oleh kami, sewaktu beliau sedang meronda, memeriksa jentera dan jengkaut milik kontraktor berkenaan, beliau seolah-olah diarahkan untuk memandang ke arah sebuah padang kecil yang sering digunakan sebagai padang untuk bermain hoki, tidak jauh daripada tempat beliau berdiri. Dan ketika beliau memandang padang berkenaan, segerombolan kerbau berwarna hitam yang entah daripada mana secara tiba-tiba muncul di padang kecil berkenaan. Apa yang pelik pada penglihatan beliau ialah kerbau-kerbau berkenaan semuanya tidak mempunyai kepala dan hanyalah badan yang berjalan perlahan-lahan dalam kawalan. Tanpa mengelengahkan masa, beliau terus memanggil bilik kawalan menerusi walkie-talkie beliau untuk meminta bantuan anggota bagi menggantikan tempat beliau dengan alasan beliau perlu ke bilik air kerana sakit perut. Ketika anggota pengganti tiba di lokasi beliau sempat menoleh ke arah padang berkenaan sebelum beredar dan kerbau-kerbau hitam yang tadinya banyak telah pun hilang. Tanpa melengahkan masa, beliau terus memecut motosikal peronda beliau menuju ke bilik kawalan yang terletak tidak jauh daripada simpang 3 ke Jambatan Piasau. Berbalik pula kepada kisah anggota keselamatan yang menggantikan beliau di lokasi jentera dan jengkaut milik kontraktor tadi. Selang beberapa minit kemudian, kedengaran suara panggilan anggota berkenaan melalui walkie-talkie dengan nada yang cemas seperti ada berlaku kecemasan, hingga menyebabkan anggota petugas bilik kawalan mulai kecoh. Belum pun sempat mereka mengatur gerak, anggota berkenaan telah pun berada di hadapan bilik kawalan dengan muka yang pucat. Dan apabila ditanya oleh pegawai bertugas, beliau terus menceritakan tentang jelmaan kawanan kerbau tanpa kepala yang secara tiba-tiba menjelma di kawasan padang kecil berkenaan. Akibat ketakutan, anggota keselamatan tersebut mengalami demam seminggu akibat tersampuk. Mungkin ada kisah sebenarnya punca mengapa banglo berkenaan berhantu, serta kisah misteri yang menyelubungi banglo berkenaan. Tetapi apa yang pasti, rumah banglo kayu 2 tingkat tersebut pernah wujud dan pernah mewarnai kisah-kisah misteri dan paranormal
di Bandaraya Miri. Sekian saja perkongsian kami dari tim PRSG tentang kisah misteri Banglo Kayu Berhantu untuk kali ini. InsyaAllah akan datang kami akan paparkan kisah-kisah mistik dan paranormal yang lain untuk bacaan ataupun tatapan follower setia kami. Sekian dan berjumpa lagi.